Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izinnya kita warga sekolah hari ini dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran Hari Anti Dadah pada tahun 2021. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tanggal 19 Februari setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Ini menunjukkan negara kita amat komited untuk memerangi musuh nombor satu negara ke arah mencapai sasaran Malaysia bebas dadah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, menurut Kamus Dewan, dadah ditakdirkan sebagai ubat-ubatan. Sememangnya ubat itu adalah dadah, tetapi digunakan dalam dos yang terkawal. Bagi murid, antara tanda awal yang boleh dikesan jika terlibat dengan dadah ialah sering ponteng sekolah, datang sekolah pada hari-hari tertentu sahaja, prestasi akademik merosot dengan mendadak, mata merah, sering mengantuk di dalam kelas dan sering ketandas. Murid-murid yang dikasihi sekalian, jika kamu tidak mahu terlibat dengan najis dadah, jauhilah terlebih dahulu rokok. Kerana bermula dengan rokoklah murid-murid akan terlibat dengan dadah pula. Ingatlah, dadah sekali mencuba, deritanya akan ditanggung seumur hidup kita. Kerana banyak masalah sosial lain pula yang akan timbul akibat terlibat dengan najis dadah. Murid-murid yang dikasihi, sesungguhnya banyak kisah teladan yang telah dipaparkan, sama ada dalam drama-drama ataupun berita-berita dalam akhbar. Tidak lupa juga kisah kedai dadah. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah telah merangka pelbagai aktiviti untuk memberi kesedaran kepada semua murid tentang bahaya dadah. Sertailah segala aktiviti yang diadakan. Akhir kata, pihak sekolah amat prihatin untuk terus berusaha membendung gejala dadah ini. Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan pelancaran Hari Anti Dadah peringkat sekolah 2021 dengan mesej lebih baik cegah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perutusan Tuan Sutikno Ahmad Belot, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri, sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Lebih baik cegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendung daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara.
Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam Dasar Dadah Negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengalaman norma baru dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sasiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan peluang keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat serta selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baru perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan dengan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah
Seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikut itu, dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak sahaja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ini di peringkat awal. Agensi Antidadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Antidadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela, sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajar. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Antidadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Asliza binti Rosti dari kelas 2 Jeju. Sempena Hari Anti Dadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit kata-kata. Seperti yang kita tahu, dadah mempunyai banyak sekali jenis seperti ganja, heroin, candu, morfin dan lain-lain lagi. Pesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan adalah yang pertama, dadah adalah bahan kimia yang boleh mengubah fungsi dan fisiologi badan. Okey, sekarang kita berbalik kepada kesan buruk. Kesan buruk penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi dan kesihatan badan. So, yang pertama, merangsang gerak balas badan seperti sukar tidur, agresif dan terlalu aktif. Yang kedua pula, halusinasi. Mengganggu fungsi otak dari segi persepsi, jarak, ruang dan masa. Menyebabkan khayal, kegilaan dan boleh sampai ke tahap kematian. Yang ketiga, jangkitan penyakit. Perkongsian peralatan menagih seperti jarum suntikan dan pot sedutan seperti AIDS dan hepatitis B.
Selain itu, dadah juga boleh menyebabkan kekerasan rumah tangga seperti pergaduhan antara suami dan isteri ataupun pergaduhan antara mak dan anak. Jika ahli keluarga anda ada yang mengambil dadah ataupun menagih dadah, keluarga anda akan mendapat malu dan maruah keluarga akan tergadai. Oleh kerana itu, kita dan juga seluruh rakyat Malaysia harus hargai Hari Anti Dadah. Anda kena ingat bahawa dadah boleh membawa padah.